Maknanya orang Melayu tak boleh masuk syurga melainkan orang Melayu itu beriman dan beramal soleh. Kalau Melayu saja, guna nama Islam saja, tetapi benci kepada ulama-ulama, terang-terang dia menempah tiket masuk dalam api neraka. Kalau sekadar Melayu saja, keturunan ulama, toki dia ulama, ayah dia mengajar Quran, pak saudara dia guru tajwid, tetapi dia tidak sembahyang, tidak tutup aurat, melakukan perkara haram, berzina dan sebagainya, maka dia telah menempah tiket untuk masuk ke dalam api neraka Allah. Syurga-syurga ni bukan dengan cakap. Kalau cakap semua orang nak masuk syurga. Tanya mak tu, mak apa? Mak Giang panggil sini. Mak Giang. Sana panggil doktor pakar. Tengah jet tu, tengah cocok. Kita tanya, brother tanya sikit. You nak masuk syurga ke kalau mati? Dia jawab gua mana? Masuk syurga lah, gua cakap lu. Nak masuk syurga juga. Nak dalam jarum duduk kat tangan dia mana masuk syurga. Tu orang tengah berzina tepi patah, orang kelek awek ni pergi sana pergi sini. Nak kalau tanya dia ni dia berzina ni tak haram. Oh haram lah. Dah nak masuk neraka masuk syurga. Siapa nak masuk neraka masuk syurga lah. Nak dah ni gua apa berzina? Itu aku punya pasal lah. Dia jawab gitu. Nah, masuk dengan amalan, bukan dengan perkataan. Nah, kita kena ada usaha, kena ada amal yang menjayakan kita mencapai cita-cita kita kepada Allah, bukan dengan angan-angan saja. Nah, al-ahmaq Nabi kata manittaba'a hawahu. Orang yang bodoh itu orang yang banyak sangat cita-citanya tetapi tidak melakukan tugas apa-apa. Wa tamanni 'ala Allah al-amaniyah, kemudian bercita-cita pula nak dapat syurga Allah, macam-macam cita-cita. Ini orang bodoh. Nabi kata ahmaq, mana orang bengong, orang bodoh. Tapi orang cerdik al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik orang yang lihat kekurangan dirinya sendiri, kemudian menyediakan amal untuk digunakan di alam akhirat nanti. Ini orang cerdik. Nah, dalam satu pepatah Arab ada menyebut tarjun naja walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Engkau mencita-cita ataupun menyebut tentang kejayaan, tetapi engkau tidak pun melalui jalan kejayaan. Masakan akan berjalan jikalau perahu itu diletak di atas daratan. Maknanya kita letak perahu, letak atas pasir, tak letak dalam air, kemudian naik ramai-ramai sekapung, duduk dalam perahu tu. Orang tanya nak pergi mana tu? Nak pergi pula. Nak mari petang karang ada situ pergi perahu. Orang kapung duduk dalam perahu tu. Nak 3 minggu duduk situ. Nak tapi duduk kabar sama mari nak pergi pula ni, nak pergi pula ni. Duduk atas pasir, tak sampai ke mana. Tapi kalau ambil perahu tu letak dalam air, walau tidak berkayuh dia akan bergerak juga. Maknanya kita nak syurga mestilah kena buat kerja. Kerja mana? Kerja-kerja yang agama tuntut daripada kita. Insya-Allah, Allah Ta'ala berjanji barang siapa yang cari syurga, Tuhan akan beri kepada dia. Orang yang nak kepada neraka, Allah pasti buka pintu neraka untuk dia. Jalan kita satu saja selamat, jalan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita kenang hari lahirnya, kerana dia orang yang paling afdal di atas alam ini. Tidak ada pemimpin yang dapat mengatasi kelebihan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kata pemimpin George Bush, pemimpin Amerika, pergi di Mexico tak laku. Nah, pemimpin negara kita pergi di Singapura tak laku dah. Tak usah kata pergi sampai Indonesia. Tetapi Nabi Muhammad pemimpin seluruh alam ini. Mana-mana ada orang yang bertaraf manusia, maka Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin. Dalam sebuah hadis Nabi berkata, ana sayyidu waladi adama wala faqar al hadis. Aku adalah ketua pemimpin sekalian umat manusia di atas muka bumi ini. Bukan aku bangga tapi kenyataan. Mana ada seorang pemimpin yang mewakili sekalian manusia? Ada. Nah, kalau kita ketua dalam pejabat tu saja. Nah, office boss sisi tu ikut kita. Kita keluar pada pejabat masuk dalam list tak ada. Kita ketua balai, dalam balai tu kita pergi balai orang tak layan kita pasal kita ketua balai polis. Nah, tetapi Nabi Muhammad sayyidu waladi adama, penghulu sekalian manusia yang ada, lahir daripada sejak Adam sampai kepada kiamat, Nabi Muhammad adalah penghulu yang paling hebat.
Sebab itulah sekali kita sebut nama Nabi Muhammad, Allah akan selawat kepada kita 10 kali. Man salla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa sebut selawat nama aku sekali, Allah sebut namanya 10 kali. Maksudnya Tuhan selawat ini keampunan daripada Allah. 10 dosa kita hilang sekali kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan ampun dosa. Kita sebut nama lain, Tuhan ampun dosa. Kita sebut nama lain, nama apa nama lain? Nama Cik Mak 40,000 kali. Pak lah. Tak jadi apa? Tak. Pak Yih. Tak jadi apa? Tak. Sebutlah nama apa pun. Tapi kalau selawat Nabi sekali 10 dosa. 1000 kali 10,000 dosa. Itu kelebihan. Batu tak dapat tidak kita undur balik daripada kesalahan. Allah sedia membuka pintu taubat bagi kita. Pintu taubat keampunan Allah seluas langit dan bumi. Perbetulkan balik. Tak, jangan takut kepada sesiapa pun. Bumi yang ada ni milik Allah, bukan milik sesiapa. Kena ingat, kita galilah dalam tanah mana-mana pun, di Terengganu, di Johor, bukan manusia yang buat. Kita tangkaplah ikan mana-mana di laut, ikan selayang, ikan tegiri, ikan bawal, tak ada tulis pun di atas dahi ikan tu milik Jabatan Perikanan. Semuanya milik Allah. Nah, ini semua ciptaan Allah. Ciptaan yang paling baik, yang paling hebat, yang tidak ada tulis made in di atas dia. Kalau kita tengok baju, nah, dia tulis made in China. Nah, tak molek. Pasal apa tak molek? Pasal ada tulis made in. Kita tengok pula apa benda ni, radio, made in Hong Kong. Tak molek. Pasal apa tak molek? Ada made in. Yang molek yang tidak ada tulis made in. Nah, macam kita cari dari tapak kaki sampai kepala ada tulis made in tau. Ada? Made in Taiwan. Betul? Yang